Saya telah cuba untuk memberikan semula kepada masyarakat, dan saya rasa ini amatlah penting kerana kita dimampukan oleh Tuhan untuk bergerak, untuk makan, untuk berdiri. Kita lahirkan inisiatif-inisiatif seperti pasar 10 sen, taksi 10 sen, ambulans 10 sen, rumah RM1. Kesemua ini dapat digunakan oleh golongan-golongan yang memerlukan ini, dan akhirnya kita akan memenangi hati mereka untuk membantu kita bersama-sama mencegah jenayah. Apabila kita membantu sesuatu orang tu, senyuman dan terima kasih yang dia lafazkan tu, itu membawa satu pengertian yang besar. Jadi dia bukan saya rancang, ia adalah perancangan Tuhan. Bersama seorang pembantu perubatan, saya menaiki sebuah ambulans yang tertera ambulans rakyat dan di bawahnya tertulis ambulans Uncle Kentang berserta nombor telefon untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Hai semua, saya adalah Uncle Kentang dan saya berasal dari Batu Pahat, sudah berkeluarga dan 3 anak. Sebenarnya saya pergi bagi orang pakai kentang, selalu tak bagi nama dan orang panggil saya Uncle Kentang. Ya, inilah Uncle Kentang, aktivis masyarakat yang popular di media sosial, memerah keringat, membantu tanpa mengira ras dan warna kulit. Beliau memandu sendiri ambulans tersebut dan saya duduk di bahagian belakang yang dipandu laju. Ada apa tu? Saya dah minta tolong untuk seorang dah meninggal dekat Ampang Hospital. Sudah meninggal? Ya. Wazir, cek van jenazah dia, van jenazah standby. Okey, dia tak ada duit. Yang orang Rohingya. Oh, Rohingya. 2 Ramadan 1442 Hijrah, Puchong, Selangor. Enjin dihidupkan, siren dibunyikan dan terus bergerak. Umur lelaki Tionghoa dari Batu Pahat, Johor ini sudah mencecah hampir 60 tahun. Namun semangatnya seakan seorang remaja yang penuh bertenaga. Tumpuannya masih tajam walaupun di sebalik mata yang kecil, beliau memandu laju mencelah kesesakan untuk segera sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Inilah kerja kami. Itu ayat yang kerap diulangnya sejak saya menjejakkan kaki masuk ke ambulans dengan senyuman yang tidak pernah lekang dari bibir. Umpama pejabat bergerak dan persis seorang wakil rakyat, Uncle Kwan sering dicari oleh individu yang memerlukan pertolongan kerana beliau akan membantu tanpa mengira asal-usul, bangsa, agama dan kewarganegaraan mereka. Bagi beliau, jika seseorang itu manusia, mereka harus dibantu. Dalam agama, kita ada Adam dan Eve. Dalam ayat Al-Quran, kita ada ayat Al-Hujurat ayat ke-13. Aku jadikan kau daripada satu lelaki dan satu wanita dan aku bahagikan kau kepada puak-puak dan kumpulan untuk kamu saling mengenali satu sama lain dan menyayangi satu sama lain. Moyang saya adalah Adam dan Eve. Moyang orang tu pun Adam dan Eve. Kita satu keluarga. Kita duduk dalam masa yang sama. Yang meninggal dah meninggal. Yang belum tiba, belum lahir. Mengapa kita yang duduk satu masa di dunia ini tidak bekerjasama? Bagi saya, setiap orang adalah saudara saya. Sebab saya selalu nampak Uncle Kentang selalu tolong orang lah dekat Facebook. Tu yang saya minta tolong dia lah sebab saya dah tak tahu nak ikhtiar kat mana lagi.
Itulah. Masalahan sebenarnya. Anak saya dapat sekolah Batu 14, sedangkan rumah saya dekat sekolah Puchong Perdana. Masalah transport tu van susah kat sana, tak ramai yang cover. Ada pun yang ramai cover, tapi dia selalu cuti, tu yang anak selalu tak dapat sekolah. Itu yang jadi saya minta tolong Angka Kentang lah untuk tukarkan. Saya dah bolak-balik call PPD, tapi PPD cakap tak dapat. Untuk saat ni memang tak dapat lah. Macam tu lah, tu saya minta ikhtiar, minta tolong dengan Angka Kentang lah, mudah-mudahan dapat lah. Kenapa dalam ramai-ramai orang Angkat minta tolong dia? Sebab tak tahu lagi saya nak minta tolong kat siapa. Sebab Angka Kentang selalu dia tolong, tak kira bangsa, agama ke, dia selalu tolong orang lah. Dia tak kira mana negara ke apa, semua agama ke apa, dia selalu, saya tengok lah dekat Facebook dia, saya selalu ikuti dia lah. Dia orang lapar ke, orang tak sekolah ke, yang tak ada kerja, yang kena buang, saya tengok dekat Facebook lah, buang apa, kena halau dari rumah sewa. Tu yang saya cubalah, mana tahu nasib saya pun Angka Kentang tolong tu lah. Motivasi saya, senyuman. Itu antara ayat yang sering diungkapkan oleh figura yang mendapat tempat dalam hati ramai anggota masyarakat ini. Tanpa mengira waktu, kebaikan diperlihat dan pertolongan disalurkan kepada yang memerlukan. Dalam hati beliau, pertolongan harus diberikan kepada mereka yang berada dalam kesusahan dan rezeki harus dikongsi. Kita mula dengan pasal 10 sen, di mana saya rasa bagi makanan tu kan. Lepas tu bagi makanan ramai yang minta ni mesin basuh, peti ais, robok kan. Jadi ada yang minta macam rak baju. Jadi timbul idea pula kita nak buat pasal 10 sen, mana orang boleh sedekahkan barang-barang tu boleh dibeli oleh orang-orang yang susah ni. Apabila kita lihat kejayaan pasal 10 sen yang biasa diadakan pada setiap hari Minggu kan, dan kita lihat bahawa mengapa dia susah, rupa-rupa dia sakit. Jadi mengapa dia sakit dan mengapa dia sakit dia melarat? Kerana dia tak mampu ke hospital. Dia nak menukar bas 3-4 kali baru sampai ke hospital, nak menunggu bas lagi. Dan anak-anak kecil kat rumah siapa nak jaga? Jadi bila dia habis tengok doktor, dia nak naik bas 3-4 kali balik. Pernah jadi bahawa pesakit balik tiba di rumah jam 9 malam kerana bertukar bas. Jadi bila kita lihat perkara itu, kita timbullah idea untuk start orang kata taksi 10 sen. Selesa disapa sebagai Angka Kentang. Menurut beliau, hidupnya semasa membesar begitu mencabar. Datang daripada keluarga yang susah, dan itu membuatkan beliau tekad tidak mahu melihat orang kekurangan dibiarkan tanpa dibantu. Pernah berkhidmat sebagai salah seorang anggota polis diraja Malaysia PDRM pada sekitar 80-an dan turut aktif sebagai wakil agensi dalam sukan rugby. Namun selepas kira-kira 6 tahun beliau berkhidmat, beliau berhenti apabila merasakan ia bukan jiwanya. Nama Uncle Kentang mula meriah diperkatakan di media sosial sebelum mendapat perhatian media arus perdana apabila beliau tampil dengan pelbagai inisiatif membantu golongan memerlukan seperti hotel, ambulans dan perpustakaan yang hanya mengenakan cas 10 sen sahaja. Mana datang nama Angka Kentang? Itu gelaran yang diciptanya sendiri memandangkan beliau suka menyertakan bekalan kentang dalam setiap bekalan beras, minyak dan barang makanan lain yang disumbangkannya. Terbaharu, beliau memanfaatkan teknologi dengan kejayaan mewujudkan aplikasi CP Kejar dan CP Help untuk memudahkan perkhidmatan bantuan sukarelanya dicapai umum. CP atau Community Police yang ditubuhkannya bukan bertertakluk hanya membantu orang yang memerlukan, tetapi meluas kepada banyak hal seperti membantu menyegerakan pembaikan lampu isyarat, jalan berlubang dan rosak sehinggalah masalah anjing liar di kawasan kediaman.
Memang follow Mr. Kwan punya FB. Jadi kalau ada aktiviti yang dekat dengan rumah, saya datang je lah. So far memang saya nak banyak sangat satu barang kat rumah kan. Jadi lebih baiklah saya bagi dekat orang yang memerlukan. Kita letakkan harga yang paling murah. Kalau mereka tak ada duit pun, kita tak ambil duit sebenarnya. So bagi saya, pasar ni boleh meringankan beban orang. Dia satu jenis amalan sedekah juga. So sedekah kepada mereka yang perlu. Baju, kasut, beg, buku, apa-apalah, cawan, mangkuk. So kita pernah dapat motosikal dan kereta pun. Bila mereka niaga kan, mereka nak motor nak pergi niaga. Mungkin mereka perlukan kereta, tu kita akan bagi dia orang. So dia orang boleh pergi niaga dan dia orang boleh berdiri kari. Saya selalu datang ke pasar ni. Memang merata, kadang dia buat kat blok sana, kadang kat sini, kadang surau pun pernah buat. Barangan dia pun walaupun 10 sen, tapi dia ada yang baru dan ada yang elok. Dia sebenarnya dia konsep share rezeki. Bagi saya adalah satu konsep yang perlu diamalkan dalam apa agama pun. Kita share rezeki kita. Tuhan bukan menguji orang yang datang jumpa kita. Tuhan menguji kita yang dikurniakan. Orang dikurniakan kesihatan yang baik, minda yang bernas ataupun minda yang cukup boleh bantu. Tuhan bukan menguji, datangkan orang susah, bukan menguji orang susah. Tuhan menguji orang yang sedang diberikan kesyukuran, kenikmatan hidup. Adakah dia menolong orang yang susah? Adakah dia bersyukur kerana Tuhan bagikan kesyukuran tersebut? Jadi bagi saya, Tuhan bukan menguji orang lapar. Tuhan sedang menguji orang yang kenyang. Adakah kamu share rezeki tadi Puan cakap, berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan? Itu sangat penting. Pemahaman yang seperti itu adalah penting bagi kita untuk berkongsi rezeki. Okey, pertama kali bila kami lapor masuk kerja, first thing kami buat, kami akan cek barang-barang equipment dalam ambulans. Seperti inilah barang-barang equipment ambulans seperti bed trauma, semua oksigen. Lepas tu make sure barang-barang ambulans kelengkapan dia sudah ready lah untuk kita ambil pesakit ke apa. And then so far pengalaman saya bekerja di sini memang melibatkan kecemasan lah. Seperti kes macam kes accident, kes trauma dengan kes medical lah. So far itu je lah. And then kita juga ada berbantu masyarakat yang kurang macam susah lah kiranya. Susah, salah satu pada susah. And then macam banyak pelbagai kerja kami buat. Kadang-kadang kami akan hantar makanan. And then kami akan pick up yang mana pesakit yang betul-betul susah, hantar ke hospital yang berdekatan, kiranya appointment ke apa ke. So far itulah kerja-kerja yang kebajikan yang kami buat lah. Okey, memula saya kenal dia agak tegas. Tegas tu memang nombor satu lah dia. Tegas, tapi dalam pada masa sama tegas dia tu, dia macam mendidik kita supaya kita menjadi disiplin, menjadi pekerja yang matang, pekerja yang bagus lah kiranya. And then dia juga kiranya dia bagus daripada segi macam anak buah pun dia jaga. Anak buah dengan orang lain pun dia jaga. So far alhamdulillah. Menurutnya lagi, kemurahan hati akan membuka seluas-luasnya pintu rezeki yang akan membawa rahmat berpanjangan seperti air yang mengalir dan berhenti. Beliau merasai sendiri berkat daripada kerja mulianya apabila dia tidak berdepan dengan masalah kewangan, malah lebih banyak ilham tercetus dan terus memperluas ilmuannya dan jalannya juga sentiasa lancar. Komuniti policing yang ditubuhkan itu sebenarnya bermatlamat untuk mempererat antara ahli masyarakat dan membentuk kepercayaan antara mereka sehingga setiap seorang berasa selamat bagai satu keluarga. Sepanjang menjadi buah mulut orang ramai, tidak kurang juga yang mengecamnya dengan pelbagai tomahan, namun itu tidak pernah memutuskan usahanya membantu sesiapa sahaja. Komposisi masyarakat Melayu adalah yang paling ramai di negara ini dan secara kebetulannya kebanyakan kerja diperlihatkan kepada umum adalah bantuan kepada bangsa Melayu. Bantuannya tidak terhad dan eksklusif kepada kaum tertentu, jauh sekali dengan niat untuk mendapat perhatian pemimpin yang menjaga kemaslahatan kelompok tersebut. Bagi beliau, perbezaan fahaman politik dan kepercayaan ketika dalam kesusahan semuanya perlu diketepikan atas nama kemanusiaan. Saya mengenali dia sejak saya diwakaf oleh orang flat dia kan.
So dia kata banyaklah usaha Kelantan ni bantuan. Saya mohonlah sekarang untuk ZCT untuk bantuan bulanan saya. Meringankan beban saya lah setiap bulan. Apa antara barang-barang yang Barang dapur selalu barang dapur lah. Saya pergi ke tempat-tempat yang angka kata ada taja kan. Pergi ke kedai, saya selalu pergi ke kedai Hafizan tu dekat Puchong Permai. Saya voucher tu saya tukar kepada barang makanan untuk bantuan barang dapur lah. Saya rasa bersyukur lah dengan beban orang-orang yang berkurang kemampuan ni kan. So saya boleh wawarkan kepada kawan-kawan semua lah mana yang memerlukan. Yang penting macam ni lah. Yang penting kita kena jawab dengan satu. Kita jawab dengan Tuhan. Kita tak perlu jawab dengan 36 juta orang. Kerana orang akan berpendapat lain, orang akan berdendam dengan you, orang akan menyokong you, orang akan anggap you sebagai idola. Ada orang anggap you sebagai satu orang yang tidak bagus. Maka saya selalu pegang pada prinsip, kita harus menjawab dengan satu. Kita kena jawab dengan Tuhan, bukan jawab dengan manusia. Manusia ni ada banyak karena dia. Kalau kita jawab dengan manusia, kita akan putus asa. Kerana kita termakan kritikan dia, termakan umpanan dia. Kita rasa kita ni kekurangan. Sebenarnya kita ni kurang sebenarnya. Sebenarnya hidup kita ni kekurangan. Kerana kita akan berakhir dengan kematian. Bila kita mati, kita tidak ada apa-apa pun. Kita tidak ada apa-apa pun. Bahkan kita nak kena diusung untuk masuk kubur. Jadi bayangkan, orang yang berkaya semata bagaimanapun, mereka tetap akan diusung. Mereka tak boleh bergolek pergi ke kubur mereka. Jadi bagi saya, sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Kalau kita ada darjat, ada pangkat, macam kata idola apa benda, figura apa benda, itu satu orang yang bagi kamu. Jangan kita gairah dengan apa gelaran pun. Dan bila apabila kita gairah, bila orang tak panggil kita menjadi kecewa. Datanglah diri kita, rasa kita ni susah hati lah tu. Jadi masalah nak tolong orang tu, kita kena fikir kesyukuran. Orang yang datang tu adalah hantaran daripada Tuhan kepada kita untuk kita bersyukur, untuk kita tolong orang. Orang cakap apa pun, kita lantak pergilah. Itu bukan hal kita. Tuhan tahu. Jadi janganlah kita resah dengan apa orang lain cakap. Saya nak bagi perkongsian dengan NGO para dermawan di luar. Jangan kita kecewa dengan tiada ada orang kata gelaran, tiada ada orang kata terima kasih. Sebenarnya Tuhan sedang memahati kita. Jadi jangan kita cari terima kasih, kita cari kematian. Kita buat demi kita punya kematian, maka itu kita akan setenang-tenang laut biru. Walaupun dipukul ombak, dilanda petir ke apa, saya rasa itu adalah tidak akan menggugat kedudukan dan keinginan kita untuk mendapat akhirat yang sedang menunggu kita.